Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah kita bertemu lagi dalam video pada kali ini. Jadi untuk pengajaran Al-Quran kita pada hari ini, insyaAllah kita akan mempelajari berkenaan dengan intisari ayat dan pengajaran ayat pada muka surat 155. Untuk pengetahuan anak-anak semua, intisari ayat yang kita akan baca ni merujuk kepada ayat kefahaman pada muka surat 154. Jadi ayat kefahaman ni kita dah baca sebelum ni yang mana tema ayat kefahaman ni berkenaan dengan kedahsyatan pada hari kiamat. Tu tema dia kedahsyatan pada hari kiamat. Jadi ayat kefahaman ini merujuk kepada surah Al-Mu'minun ayat 101 hingga 103 yang kita dah baca sebelum ni. Jadi sebelum kita tengok dia punya intisari ayat, rasanya eloklah kita tengok dulu apakah maksud ayat 101 hingga 103. Baik. Kalau anak-anak ada tafsir Al-Quran tafsir, boleh tengok Al-Quran tafsir apa maksud dia. Di samping tu juga hari ni Ustaz akan bacakan sedikit penerangan berkenaan dengan maksud ayat 101 hingga 103. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum. Fa idza nufikha fis sur, apabila ditiupkan sangkakala, fala ansaba bainahum yauma idzin, maka fala ansaba ni maka tidak ada guna hubungan ansaba ni hubungan nasab, hubungan persaudaraan, hubungan pertalian, adik-beradik, ibu ayah, saudara mara, dah tak ada guna pada hari ditiupkan sekekala tu. Ya. Wala yatasaalun, bukan setakat itu saja. Wala yatasaalun ni nak bertanya-tanya pun dah tak sempat dah. Kenapa? Kerana huru-haranya pada hari ditiupkan sekekala tu. Kerana dahsyatnya kejadian-kejadian yang berlaku pada hari ditiup sangkakala. Tiupan sangkakala yang pertama ialah tiupan kemusnahan. Bayangkan apabila dunia ini mula musnah. Semua manusia berada dalam keadaan yang panik dan huru-hara. Gunung ganang berterbangan. Bangunan-bangunan semua akan runtuh. Lautan akan mengalami ombak besar. Kan? Kehancuran, hari kehancuran. Mana sempat dah kita nak bertanya khabar dengan saudara mara kita. Dan pada hari itu juga dah tak ada guna dah hubungan. Adik-beradik tak boleh. Masing-masing tak boleh nak tolong antara satu sama lain. Diri sendiri pun tak boleh nak tolong. Itulah maksud dia. Pada hari ditiupkan sangkakala. Tiupan pertama ialah tiupan kehancuran. Tiupan sangkakala yang kedua ialah hari kebangkitan. Maksudnya semua manusia tu dibangkitkan semula di padang mahsyar. Ya, untuk ditimbang amalan baik dan amalan buruk masing-masing. Itu bergantung kepada banyak mana amalan setiap manusia semasa di dunia. Baik, kita teruskan pada ayat 102. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Faman saqulat mawazinuhu, barang siapa yang berat timbangannya. Berat timbangannya tu maksudnya berat amal kebajikan, berat pahalanya. Faulaika humul muflihun, maka merekalah orang-orang yang berjaya. Berjayalah kalau amal kebaikannya berat,
Kan? Bila ditimbang dekat penimbang tu, dia punya amal kebaikan pahalanya sebagai seorang orang Islam yang soleh, yang beramal soleh, timbangan kebaikan dia berat. Maksudnya banyaklah. Maka mereka inilah orang-orang yang berjaya. Kenapa berjaya? Kerana bila amal kebaikannya banyak, mereka orang-orang inilah orang yang mendapat rahmat, keredaan dan kasih sayang daripada Allah Ta'ala. Apa lagi yang manusia perlukan masa di padang mahsyar? Manusia hanya memerlukan rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala je pada masa itu. Kan? Macam mana cara nak dapat rahmat, keredaan daripada Allah Ta'ala? Inilah orang-orang yang beramal soleh, yang berat timbangan kebaikan dia. Maka orang-orang yang baik, yang beramal soleh akan mendapat kasih sayang dan keredaan dari Allah Ta'ala. Itu sebabnya bila mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala, orang ni berjaya lah. Kenapa berjaya? Semua kita dah tahu. Orang yang baik, orang yang berat timbangan kebaikannya, hala tujunya, pengakhirannya insya-Allah Ta'ala ke syurga Allah Ta'ala. Itulah yang kita semua idam-idamkan. Baik, kita sambung ayat 103. Waman khaffat mawazinuh. Siapa yang ringan timbangannya. Ringan timbangan ni merujuk kepada amal kebaikan. Amal kebaikan dia ringan. Amal yang berat tu amal yang mungkar, amal dosa, kejahatan. Yang dosa dan kejahatan tu lebih berat. Yang amal kebaikan tu ringan. Faulaika alladzina khasiru anfusahum. Maka orang-orang ini adalah orang yang rugi. Orang-orang yang rugi diri sendiri. Rugilah diri sendiri. Kenapa rugi diri sendiri? Sebab masa di dunia ni Allah Ta'ala dah bagi peringatan kepada kita. Jadi tak ikut perintah Allah Ta'ala, engkar dengan perintah Allah Ta'ala, maka ringanlah amal kebaikan dia. Dan mereka ni fi jahannam khalidun. Mereka ini kekal di dalam neraka jahannam. Wa na'udzubillahi min zalik. Jadi anak-anak semua, demikianlah tadi maksud ayat kefahaman pada muka surat 154. Baik, sekarang barulah kita pergi kepada intisari ayat. Baik, kita nak tengok intisari ayat. Masih ingat lagi tak apa maksud intisari ayat? Intisari ayat ni maksudnya isu-isu penting. Poin-poin penting. Apa poin penting daripada ayat kefahaman tadi? Yang pertama, hubungan kekeluargaan tidak wujud lagi. Sebaik sahaja berlakunya tiupan sangkakala. Macam Ustaz cakap tadilah, kan? Dalam keadaan huru-hara, dah tak guna dah adik, abang, kakak, saudara mara. Dah tak guna dah. Kenapa nak guna macam mana benda tu? Masing-masing pun dalam keadaan nasib diri masing-masing pun tak tahu lagi macam mana nak tolong orang, kan? Jadi yang kedua, akan mendapat kebahagiaan bagi mereka yang mempunyai timbangan kebaikan yang berat. Macam saya cakap tadilah, barang siapa yang amal kebaikannya berat timbangannya, maka ini orang-orang yang berjaya, orang-orang yang bahagia. Dan nombor 3, bagi mereka yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Kenapa dia kata orang-orang yang rugi? Sebab tak boleh nak patah balik dah. Ya? Bila dah di sana nanti, di hari perhitungan nanti, dah tak ada guna dah. Dah tak boleh nak patah balik. Merayulah macam mana dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, bagilah balik, bagilah peluang saya balik ke dunia. Saya akan buat amal ibadah. Saya akan tingkatkan amal ibadah saya. Dah tak ada guna dah masa itu. Sebab masa di dunia Allah Ta'ala dah utuskan para Nabi. Allah Ta'ala dah utuskan para Nabi. Kemudian Nabi menyampaikan segala pesanan, segala utusan melalui Al-Quran. Kan? Dah bagi tahu dah. Berita-berita gembira, berita-berita peringatan, semua dah bagi tahu. Tapi ada orang tak percaya. Ada orang tak ambil perhatian. Maka siapa yang tidak ambil perhatian,
mereka itulah orang-orang yang rugi. Baik, apakah pengajaran ayat? Apakah pengajaran yang kita dapat daripada ayat tu, ayat tadi, ayat kefahaman tu? Yang pertama, nombor 1, neraka adalah tempat bagi mereka yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi banyak peringatan kepada manusia, maka janganlah mendustakannya. Macam Ustaz cakap tadi. Kenapa orang-orang yang ringan timbangan itu dikatakan orang-orang yang rugi? Kerana Allah Taala sudah pun memberi peringatan kepada semua manusia melalui lidah para nabi, melalui lidah para ulama, para guru-guru, ustaz-ustaz, macam-macam dah dibagi peringatan dan pesanan supaya manusia ambil iktibar, ya, ambil pengajaran dan bersiap sedia untuk membawa bekal di akhirat sana. Tapi ada yang tidak ambil perhatian. Jadi bila tak ambil perhatian, maka mereka ni orang-orang yang rugi. Jadi sekadar itulah pengajaran kita, pembelajaran kita pada hari ini berkenaan dengan intisari ayat dan pengajaran ayat yang merujuk kepada ayat kefahaman surah Al-Mu'minun ayat 101 hingga 103. InsyaAllah mudah-mudahan sedikit penerangan daripada Ustaz tadi dapat memberi panduan dan dapat memberi ingatan kepada semua anak-anak murid Ustaz dan juga kepada Ustaz sendiri, ya, supaya kita sentiasa bercita-cita dan berazam untuk terus meningkatkan amal kebaikan dan memperbanyakkan bekalan kita untuk menghadapi hari akhirat nanti. Sekian saja daripada Ustaz. Kita jumpa nanti pada video yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.